start soon. Sekejap Tuan, di tengah record. Okay dah. Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan teruskan dengan kelas untuk Bahasa Melayu Kertas 2. Fokus kepada soalan nombor 2B, 2C dan juga 2D. Iaitu soalan pemahaman POMSAS. Okay. Antara cikgu bagi dua objektif lain ni. Objektif pertama, murid yang mengikuti kelas cikgu hari ini dapat menjawab soalan pemahaman dengan baik. Yang kedua, murid dapat mencapai markah maksimum bagi soalan tersebut. Okay. Okay, baiklah. Kita teruskan seterusnya. Okay, Wan. Terus dengan slide yang kedua, iaitu pengenalan untuk soalan 2. Soalan 2 ni ada 4 sebenarnya, 2A, 2B, 2C, 2D. 2A itu soalan berkaitan dengan soalan pemahaman rumusan. Yang tu cikgu tak sentuh lah, cikgu fokus kepada pemahaman POMSAS sahaja, iaitu soalan 2B, 2C, 2D. Okey, soalan 2B, soalan berkaitan dengan petikan drama ataupun cerpen. Okey, markahnya 9. Ada 3 soalan. Soalan yang kedua, soalan 2C, pemahaman petikan prosa klasik, 8 markah. Juga ada 3 soalan dan akhir sekali soalan 2D iaitu pemahaman petikan puisi, sama ada puisi moden ataupun puisi tradisional. Okay, kalau puisi moden ni satu je lah, iaitu sajak. Alright. Okay, seterusnya kita lihat apa perkara penting. Wan, tolong next slide. Okay. Okey, perkara penting yang perlu kamu berikan perhatian apabila menjawab soalan ini ialah yang pertama sekali berikan isi. I cikgu tu huruf besar, minta maaf salah tu ya. Berikan isi mengikut markah yang diperuntukkan. Maksudnya kamu mesti berikan isi berdasarkan markah. Kalau markah 3, kamu mesti beri ikut markah 3. Kalau markah 4, mesti beri ikut markah 4. Okey? Kalau tak, kamu akan hilang markah lah kat situ. Sebenarnya soalan ni senang untuk kamu dapat markah. Skor banyak pada bahagian ini selain daripada soalan rumusan. Okey. Kemudian jawapan mesti ditulis menggunakan ayat yang gramatis ataupun ayat lengkap. Mesti ada subjek. Kalau tak ada subjek, awak akan hilang markah nanti ataupun kamu tak dapat markah langsung nanti. Okey, sebab pada binaan ayat ini, kamu mesti ingat dalam ayat ada 2 bahagian yang utama, iaitu subjek dan predikat. Biasanya kebanyakan calon mesti akan tertinggal subjek. Ini sangat penting. Subjek predikat ni umpama, kalau cikgu kata subjek ni kepala. Kalau predikat tu dah badan sampai ke kaki lah. Jadi kalau tak ada kepala, macam mana kita nak berjalan dengan badan dengan kaki? Jadi mesti lengkap. Subjek dan juga predikat. Okey. Okay, seterusnya kita fokus kepada soalan 2B dulu. 2B iaitu prosa moden. Sama ada petikan cerpen, cerpen dan juga drama. Sama ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Okay, untuk tahun ni dah tak banyak dah fokusnya sebab kebanyakannya sudah dikemukakan oleh lembaga peperiksaan dalam peperiksaan SPM yang lepas. Dan kamu merupakan kohort terakhir untuk SPM KBSM. Sekarang dah KSSM. Baik, kita tengok pada soalan 2B iaitu petikan drama. Tengok soalan. Baca petikan drama di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey. Yang ni cikgu dah bagi link dalam YouTube. Link YouTube dalam GC. Cikgu harap awak tengok petikan drama ini. Drama berkaitan dengan murid ataupun remaja yang cuba mengelak daripada mengikuti program latihan khidmat negara. Dululah, sekarang dah tak ada. Okey.
Ini antara petikan. Petikan dalam soalan hanya diberikan petikan sahaja. Kalau dalam teks tu banyak, tapi dalam soalan dikemukakan sebahagian sahaja. Kalau kamu lihat di sini, berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sahaja. Tapi berdasarkan 2 watak, iaitu Khair Ghazali, iaitu ayah kepada Aiman dan juga Aiman. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan pertama, Wan. Okey, soalan yang pertama, apakah punca Daddy pulang awal ke rumah? 2 markah. Ni cikgu kata, jawapan awak ataupun isi yang awak berikan mestilah berdasarkan kepada markah. Kalau markah 2, berilah jawapannya 2. Sebab dalam soalan ini, jawapan ada dalam petikan. Sebab itu cikgu kata tengok dia tips dia gunakan yang lengkap, kemudian tak atau banyak gramatis dan juga rujuk petikan. Cikgu bagi tu. Jawapan nombor 1 ini berada dalam petikan. Jadi kamu kena baca petikan. Itu fungsi petikan yang diberikan. Okey. Okey. Jadi bagaimana cara untuk menjawab soalan tersebut? Okey. Punca ambil semula daripada sebahagian soalan. Okey, punca Daddy pulang awal ke rumah kerana. Okey, kita lihat di mana soalan tersebut berada. Maaf cikgu. Jawapan tersebut berada. Okey, Iwan, cuba tunjuk slide seterusnya. Kita lihat. Yang ketiga. Ya. Boleh. Ada, okey. Nampak? Pada petikan ini 2 ayat yang pertama tu. Jangan tengok kat atas tu. Mana ada Daddy? Dialog Aiman. Kan saya memang suka duduk di rumah. Jadi tu yang pelik hari ni. Biasanya malam baru sampai rumah. Okey. Jawapan yang ada ialah pada watak ataupun dialog Khair Ghazali yang cikgu warnakan dengan warna merah dan juga warna kuning. Kan Daddy baru selesai daripada kerja luar. Hari ni Daddy bercadang nak berehat di rumah. Tak payah nak sorok lah. Daddy tahu ada sesuatu yang Aiman fikirkan. Cakaplah, mana tahu Daddy dapat bantu. Okey, jadi soalan nombor 2 B1 ini kamu mesti skor 2 markah. Sebab jawapan tersebut sudah terpapar pada petikan. Okey, yang ni caranya. Bila kamu dah jumpa petikan atau baca petikan, lihat soalan, kemudian cari jawapan 2B1 dalam petikan. Tak payah, kalau dalam kertas tu tak payah nak guna pen color lah. Pen biasa pun tak apa. Dalam peperiksaan nanti awak gariskan. Di mana soalan tu berada sebenarnya. Okey, jadi dah jumpa 2 jawapan kepada soalan tadi. Okey, kita lihat cara untuk menjawab jawapan yang lengkap. Okey, kita lihat. Okey. Punca Daddy pulang awal ke rumah kerana. Okey, cikgu tu salah tu. Tu huruf besar tu. Kerana Daddy baru selesai daripada kerja luar. Dapatlah 1 kat situ. Okey, selain itu, Daddy bercadang hendak berehat di rumah. Lepas perkataan rumah tu ada noktah sepatutnya. Okey, jadi 2 markah ini umpama kamu dapat markah percuma. Sebab jawapan sudah tertera pada petikan tersebut. Okey, ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada. Okey, waalaikumsalam Cikgu Maslinda. Cikgu Maslinda ni cikgu ataupun kawan cikgu sekolah lama ya. Okey, kita teruskan. Kalau tak ada soalan, kita teruskan pada soalan 2B2. Okey, Wan, tengok soalan 2B2. Pada pendapat anda, apakah kebaikan menyertai program latihan khidmat negara PLKN kepada remaja? Okey, jawapannya ataupun markahnya 3 markah. Okey, mesti ingat jawapan mesti ada subjek. Pada pendapat saya, kebaikan menyertai PLKN kepada remaja ialah
3 markah kat sini lah. Jadi bagi 3 isi. Okey, tengok tips cikgu. Gunakan ayat lengkap, ayat gramatis. Kemudian nyatakan pendapat anda mengenai kebaikan menyertai program PLKN. Jangan jawab tentang lain. Jawab kebaikan sebab soalannya kata kunci soalan ialah kebaikan. Okey. Kemudian kita lihat apakah antara cadangan-cadangan jawapannya. Okey. Okey. Pada pendapat ini cadangan jawapan cikgu. Okay, pada pendapat saya, kebaikan menyertai PLKN kepada remaja ialah PLKN dapat membentuk disiplin para remaja. Juga tu tak payah. Okey, awak lihat ya. Cikgu kata tadi mesti ada subjek kan. Kalau kamu buat ialah dapat. Ialah dapat. Maksudnya di situ tak ada kata nama. Sebab selepas ialah mesti diikuti dengan kata nama. Itu ialah hukum kata pemberi ialah. Selepas kata pemberi ialah wajib diikuti dengan kata nama. Jadi nak tahu kata nama ni senangnya. Dalam soalan tadi, kata namanya ialah PLKN. Jadi subjeknya pakai PLKN je lah. Apa yang kebaikan yang diperoleh? PLKN dapat membentuk disiplin para remaja. Kenapa PLKN ni dapat membentuk disiplin remaja? Sebab banyak aktiviti yang dilakukan ataupun yang diadakan mestilah ikut peraturan ataupun ada program yang ditetapkan oleh pihak kerajaan pada masa tersebutlah. Okey. Kalau awak nak tambah dapat membentuk disiplin para remaja agar menjadi lebih jadi lebih apa? Pun boleh. Nak tambah agar boleh, nak tambah supaya pun boleh. Okey. Untuk berikan penjelasan kepada pemeriksa. Kalau buat macam ni pun dah betul. Okey. Kemudian jawapan yang kedua. Selain itu, gunakan penanda wacana untuk menunjukkan kamu menulis isi yang kedua. Selain itu, PLKN dapat memberi daya ketahanan fizikal dan mental kepada remaja. Okey, yang kedua. Seterusnya, PLKN dapat menyemai nilai-nilai patriotik dalam diri remaja. Ejaan patriotik cikgu tu salah ya. Jadi, awak berikan 3 jawapan. Kalau nak bagi 4, boleh tak? Agak-agak boleh tak 4? Kalau 4, boleh. Boleh tak? Ya, Sarah boleh tak? Boleh. Boleh. Lukman boleh? Bagi 4, boleh. Kalau katakan 3 jawapan yang kita bagi tu, ada satu yang tak tepat, kita ada satu jawapan lain untuk backup. Jadi, kamu masih lagi dapat 3 markah. Walaupun satu salah, tapi masih ada lagi 3 jawapan yang betul. Itu penting. Okey. Ada soalan untuk soalan ni? Tak ada? Okey, kita teruskan dengan soalan 2B3. Cikgu salah kat situ. 2B3. Okey, jelaskan satu perwatakan Aiman berdasarkan petikan dan satu perwatakan Aiman berdasarkan keseluruhan drama. Okey. Ambil sebahagian daripada soalan. Okey. Perwatakan Aiman berdasarkan petikan ialah Aiman seorang yang okey. Dikata soalan perwatakan Aiman berdasarkan petikan. Jadi kita lihat tips dulu. Guna ayat lengkap, gramatis seperti biasa cikgu beritahu hanya menyenaraikan satu perwatakan Aiman sahaja dalam petikan. Maksudnya ambil satu je daripada petikan dan satu perwatakan daripada keseluruhan drama tersebut. Okey. Huraikan. Perlu ada contoh. Pada orang kata kunci soalan, jelaskan yang cikgu warna merah tu, jelaskan. Apabila kata kuncinya jelaskan, bermaksud kamu wajib berikan contoh.
Okey. Perlu menggunakan istilah yang betul bagi jawapan perwatakan. Kalau perwatakan cikgu dah beritahu awak kan, mesti ada istilahnya ataupun kata kunci seorang yang. Wajib ada tu. Okey, contoh watak cikgu bagi pada tips tu. Seorang yang prihatin, seorang yang tabah, seorang yang bertanggungjawab dan banyak lagi lah. Okey. Kalau diberikan contoh seorang yang peramah. Okey, contohnya Aiman ramah terhadap bapanya dengan menegur bapanya yang pulang awal. Okey, sebenarnya kalau kamu baca ataupun kamu dah buat latihan ini, jawapan cikgu dah bagi bukan satu-satu. Okey, kita tengok kepada petikan. Di mana adanya perwatakan Aiman dalam petikan? Okey, kita lihat. Okey, pada watak ataupun dialog Aiman. Mana ada Dedi? Kan saya memang suka duduk di rumah. Dedi tu yang pelik hari ni. Biasanya malam baru sampai rumah. Okey, maksud di sini Aiman ni ramah lah. Dia tegur. Tak adalah dia tengok je Dedi dia buat tak tahu. Tapi dia bersembang ataupun berbual-bual dengan Dedi dia. Dah ada kat situ. Dah nampak? Pada watak Aiman dah ada perwatakan itu. Jadi berdasarkan dialog tersebut, apakah perwatakan yang boleh kita gambarkan bagi watak Aiman? Dia tak duduk saja, dia sembang dengan ayah dia. Jadi apa perwatakannya? Seorang yang apa? Dalam tips saya dah ada. Seorang yang peramah. Okey. Seorang yang peramah. Wan, cepatnya. Cikgu belum tunjuk aja ni. Okey. Okey. Dah ada kan daripada petikan, dah ada jawapan seorang yang peramah. Contohnya, ambil contoh yang tadi tu. Contohnya, Aiman ambil contoh daripada petikan dialog Aiman tadi tu. Okey. Itu dah ada. Alright, sekarang kita lihat pada perwatakan Aiman yang tak ada dalam petikan. Daripada keseluruhan drama ini. Cikgu salah tu. Drama ke cerpen juga bagi tu. Patutnya drama tu. Ialah Aiman seorang yang apa? Selain daripada petikan tadi. Jangan ambil daripada petikan. Ambil daripada selain daripada tu. Apa lagi sikap Aiman kalau berdasarkan drama ni? Aiman seorang yang apa? Biadab. Biadab. Kita cuba ambil perwatakan yang positif. Cuba ambil yang positifnya. Dia tak nak pergi PLKN tu. Dia cakap dengan ayah dia tu. Jadi dia seorang yang apa tu? Seorang yang? Rasional. Lagi? Seorang yang apa lagi? Macam awak lah. Cikgu kata tak boleh keluar kelas. Awak kata nak juga. Awak seorang yang apa tu? Seorang yang patuh. Tetap pendirian. Seorang yang tetap pendirian. Azura tetap pendirian. Lagi? Contoh lain cikgu bagi. Contoh lain, katakan awak degil. Tak degil, ambil perwatakan yang positif. Jangan ambil yang negatif, ambil yang positif. Katakanlah, awak nak juga keluar. Musim-musim COVID-19 tu awak nak juga keluar. Awak cakap dengan ayah awak nak juga, nak ikut juga. Sekarang kan boleh keluar dua orang kan, tapi dalam radius 10 km sahaja. Nak juga ikut. Mak ayah kata tak boleh, tapi nak juga ikut. Cakap juga, nak ikut juga. Seorang yang keras kepala. Tak juga tu. Seorang yang apa? Lain tempat yang apa? Ni yang boleh bagi pendapat ni seorang yang apa ni? Seorang yang on mic, kemudian beri pendapat dengan cikgu ni. Seorang yang apa ni? Wataknya. Contoh lagi Wan dari ni. Wan, tadi dia kata tak boleh nak pada record. Sekarang dah boleh record. Tapi dia seorang yang apa tu? Wan, agak-agaknya seorang yang apa? Luqman. Cekal. Seorang yang cekal. Lagi seorang yang apa? Yang paling tepat. Tabah. Cikgu bagi seorang yang tabah. Tidak mudah putus asa. Berusaha. Tidak pernah putus asa lagi. Ada cakap lah tu.
Apa lagi Sarah? Seorang yang apa? Aiman ni dia tak nak, dia cakap dengan ayah dia tak nak pergi PLKN. Walaupun ayahnya Cikgu. pergi. Sudah akan kesilapan dan ingatkan ingin berubah. Kesilapannya. Seorang yang sedar kesilapannya. Sudah akan kesilapan dan ingin Seorang berubah. yang sedar itu bukan perwatakan tu. Itu boleh jadi peristiwa. Tadi apa peristiwa, apa perwatakan berdasarkan peristiwa awak tu? Cikgu bagi contoh Aiman. Jujur tak boleh ke cikgu? Seorang yang jujur. Boleh? Selain dia tu. Seorang jujur. Lagi? Jujur banyak. Ataupun berterus terang. Berterus terang, okey. Kalau berterus terang tu apa perwatakannya? Alamak. Seorang yang apa? Jujur. Ulang. Lagi? Yang paling Tetap pendirian. tetap pendirian. Tak ada perwatakan, tak ada apa nilai macam gitu yang boleh kita kaitkan dengan perwatakan. Dia terus terang Kalau dengan ayah ingin dia tak berubah tak boleh ke cikgu? ingin berubah. Ingin berubah tak boleh, tak tepat sangat. Cikgu, Ya. jawapannya lah terus. Yang ini yang Itu yang saya suka itu. Jawapan terus. itu bila kamu suka jawapan terus tu maksudnya kamu tidak boleh berfikir secara aras tinggi. Okey. Alright, cikgu tunjuk sekejap kan. Okey. Jadi kalau cikgu kata Aiman ni betul terang dengan ayah dia tak nak pergi. Tak nak juga pergi PLKN padahal dia nak, ayah dia memang nak dia pergi tapi dia tak nak. Dia cakap tu terang je. Jadi Aiman ni seorang yang apa? Seorang yang berani lah. Kalau tak berani, nak ke bercakap dengan ayah dia? Tak nak dia. Kan? Macam awak lah. Kalau tak berani nak kemukakan pendapat, awak tak bercakap dengan cikgu sekarang ni. Awak macam Wan. Kalau dia tak berani nak tolong cikgu tadi, dia tak boleh, tak tahu record tu kat mana. Sekarang dah tahu record tu kat mana sebab dia berani lah. Berani mencuba. Okay? Okay. Wan, kita tengok contoh jawapan ni. Cadangan jawapan ya. Okey. Perwatakan Aiman berdasarkan petikan ialah Aiman seorang yang peramah. Itu penyataan. Seorang yang mesti ada ya. Itu ialah istilah Komsas yang berkaitan dengan perwatakan. Seorang yang peramah. Okey, contohnya. Sebab tadi soalan kata ataupun kata kunci soalan jelaskan. Okey, contohnya Aiman ramah terhadap bapanya dengan menegur bapanya yang pulang awal. Okey. Itu contoh ayat cikgu. Contoh ayat awak lain pun boleh asalkan maksud sama dengan petikan tadi. Okey. Dah dapatlah markah kat situ. Satu markah untuk perwatakan dan satu markah untuk contoh peristiwa. Okey. Perwatakan Aiman berdasarkan keseluruhan cerpen ialah Aiman seorang yang berani. Aiman seorang yang berani. Contohnya, Aiman berani berterus terang dengan bapanya tentang hasratnya untuk tidak mahu menyertai PLKN. Cukuplah tu. Kalau tak nak Aiman seorang yang berani, ambil semua ataupun mana-mana perwatakan Aiman yang terdapat dalam drama tersebut. Yang penting, awak berikan pernyataan yang tepat, kemudian ada contoh, kemudian perwatakan secara keseluruhan, itu bukan cerpen ya, drama itu salah tu. Kemudian diikuti dengan contoh untuk dapatkan markah penuh. Okey. Jadi kita lihat ya, soalan nombor 2B3, elemen yang dikemukakan ialah elemen Komsas. Iaitu istilah Komsas lah, perwatakan. Perwatakan ke, latar ke, persoalan, latar masyarakat, latar tempat. Itu untuk soalan berkaitan dengan aspek Komsas. Okay. Katakanlah awak buat macam ni. Perwatakan Aiman berdasarkan petikan ialah Aiman peramah. Jadi salah jawapan awak tu. Sebab tidak ada istilah khusus ataupun penyataan awak tu, penyataan isi awak salah sebab tidak ada seorang yang. Untuk jawab soalan perwatakan,
wajib ada seorang yang. Kalau kamu kata perwatakan Aiman berdasarkan petikan ialah keberanian. Salah. Sebab keberanian nilai, bukannya perwatakan. Kalau perwatakan seorang yang berani. Kalau nilai keberanian. Latar masyarakat yang berani. Kalau persoalan? Keberanian seorang. Persoalan tentang keberanian seorang remaja. Boleh ataupun keberanian menyatakan pendapat. Okey, itu cara untuk dapatkan 4 markah ataupun markah penuh bagi soalan 2B3. Okey. Jadi kita lihat tadi, 2B1 soalan berdasarkan petikan. Wajib dapat markah 2 sebab ada dalam petikan. Okey, soalan 2B2 pendapat sendiri. Mana-mana jawapan ataupun pendapat diterima selagi jawapan kamu logik. 2B3 jawapan 1 berdasarkan petikan. Yang tu kamu dapat markah lah. Kalau tak boleh cari. Yang tu tak apa. Sekurang-kurangnya kamu dapat perwatakan secara keseluruhan. Korangnya kamu dapat 2 markah lah kat sini. Kamu tak boleh cari ataupun kamu tak jumpa isi tulis berdasarkan petikan. Tapi kamu ingat, kamu tahu cerita ini tentang apa. Jadi sekurang-kurangnya kamu boleh berikan perwatakan Aiman secara keseluruhan dan juga contoh peristiwa yang tepat. Mesti tepat. Dia tak boleh sipi-sipi. Sipi-sipi nanti tak terima. Dia nak yang tepat. Okay? Alright. Ada soalan? Sehingga selesai 2B3. Tak ada? Tak ada. Alright. Kita teruskan dengan soalan 2B juga. Tapi tadi drama, yang ni cikgu buat cerpen. Okay. Cerpen. Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat sendiri. Okay. Yang ini petikan cerpen hipertensi. Okay. Daripada Sejarah Rindu. Cerpen hipertensi ini sebahagian daripada petikan cerpen tersebut. Okey, apa cerita tentang hipertensi ni? Cerita umum tentang hipertensi. Ini cikgu tanya, cikgu jawab ni rasanya ni. Seorang budak yang minat dengan angkasa. Apa dia Hakim? Hakim, apa tadi? Seorang macam budak pelajar pintar ni, dia minat pasal aero angkasa. Tentang aero angkasa. Apa antara kapal angkasa yang disebut dalam cerita ni, dalam cerpen ni? Ingat tak? Apa kapal angkasa tu? Soyuz. Kan? Okey. Cerpen hipertensi ni cerita tentang murid sekolah rendah. Okey, murid sekolah rendah yang mempunyai tahap kepintaran tinggi. Okey. Dia ni bijak. Kenapa kita kata bijak? Sebab dia baru je tahun 2 tahap 1. Tahun 2 tapi dia berjaya menyelesaikan masalah matematik murid tingkatan 5. Skor rendah tapi bagi dia soalan matematik tingkatan 5 dia boleh jawab. Orang tak boleh jawab tapi dia boleh jawab. Sangat pintar. Tapi disebabkan kebenaran tu dia suka main-main lah, kacau lah kelas sebab dia bosan. Macam awak lah. Kalau cikgu ajar awak benda yang awak dah tahu, awak bosan. Macam-macam lah awak akan buat akal. Tapi sekurang-kurangnya awak dah besar, boleh berfikir. Tapi murid ini dia kecil lagi. Jadi dia suka main-main je. Okey. Kita tengok pada petikan ini. Okey. Kuasa graviti yang lebih besar dan kuat itu menetapkan semua planet dalam sistem suria pada kedudukan orbit masing-masing. Okey. Awak lihat kat sini, itu jawapan Aiman apabila gurunya bertanyakan soalan. Okey, seisi kelas terdiam dan terpegun. Saat begini memberi ruang kepadanya untuk menguliti diri. Dia masuk menguliti diri kat situ. Ada rasa?
Sombong lah. Sebab rasa dia pandai sangat. Okay. Jadi, yang ni cikgu harap awak dah baca. Kita terus kepada, bila dapat soalan, petikannya awak jangan abaikan. Mesti baca. Sebab jawapan ada dalam petikan. Okay, kita lihat soalan nombor 1. Berdasarkan petikan cerpen, nampak soalan dia. Berdasarkan petikan cerpen, nyatakan punca-punca Aiman sukar dibentuk. Okay, 2 markah, 2 isi. Okay, tips dia. Bina ayat lengkap ataupun ayat gramatis, kemudian rujuk petikan. Okay, jadi jawapannya adalah petikan. Soalan pun dah beritahu, berdasarkan petikan cerpen. Alright, jadi kita lihat di mana jawapan tersebut berada. Kita lihat petikan ataupun sebahagian daripada petikan. Okey. Pada petikan pertama ataupun perenggan pertama, Wan. Tukar slide, Wan. Alright. Tengok ya. Bawah sekali tu. Kedua-dua orang adanya itu mudah dibentuk. Dia pula suka memberontak dan marah-marah kepada suasana sekitarannya. Okey. Soalan tadi ditanya, nyatakan. Nyatakan. Arahan soalan nyatakan. Tak perlu huraian. Nyatakan maksudnya awak sebut je. Apa puncanya. Jadi tak payah buat huraian. Tak payah panjang menjadi sebab makannya 2 je. Jangan buang masa kat situ. Okey. Punca Aiman sukar dibentuk. Okey. Punca yang pertama nampak yang dia kata. Dia pula selalu memberontak. Jadi, punca Aiman sukar dibentuk ialah yang pertama, Aiman suka ataupun selalu memberontak. Yang kedua, Aiman selalu marah-marah kepada suasana sekitarannya. Sebab apa dia marah? Sebab dia kena belajar perkara yang dia dah tahu. Itu antara jawapan ataupun punca Aiman sukar dibentuk. Okey, itulah cara dia. Baca petikan kemudian awak gariskan di mana jawapan tersebut berada. Dapat markah free dah 2 kat situ. Tak payah fikir banyak. Tengok petikan, rujuk, cari jawapan dia, terus dapat 2 markah. Okey. Tengok cara menulis jawapan yang lengkap. Okey. Punca-punca Aiman sukar dibentuk ialah. Ialah. Jangan lupa. Siapa? Ialah Aiman selalu memberontak. Nak tak? Satu isi. Kalau awak tak nak selain itu, tambah dengan dan pun boleh. Nak gunakan kata hubung dan pun boleh. Aiman selalu memberontak, nota. Selain itu, Aiman selalu marah-marah kepada suasana sekitarnya. Tak. Kalau awak nak buat satu ayat je boleh. Ialah Aiman selalu memberontak dan selalu marah-marah ataupun dan marah-marah kepada suasana sekitarannya. Ambil daripada petikan yang asal tadi pun boleh. Okey. Mana-mana pun boleh. Alamak, ada. Salam. Okey. Datin Azrinda, sorry. Kenapa? Mana lain? 15 orang je. Yang lain tidur lagi ke? Tak tahulah Datin. Baik, Datin. Waalaikumsalam. Ni je yang ada. Kan? Ya. Yang ni yang nak dapat A+ semua ni yang ada ni. Amin. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Terus belajar terus belajar. Okey. Datin kat sekolah tu. Tengah buat gaji. Tengah tunggu Zura buat gaji. Oh. Okey, Jo. Okey Datin. Bye, Saya teruskan. Assalamualaikum. Salam. Okey. Kita teruskan. Okey, soalan 2B. Okey. Kejut saya. Okey, 2B, 2. Right? Ingat ya, soalan 2B 1 mudah aja. Ambil daripada petikan. Kita rujuk pada soalan nombor 2. Kanak-kanak genius ibarat permata kepada negara. Pada pandangan anda, apakah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mendidik kanak-kanak genius supaya dapat mengekalkan tahap kecerdasan mereka? Bukan cergas ya, cerdas. Okey, cerdas ni berkaitan dengan apa? Kalau cerdas. Otak.
Pandai. Okey. Tengok tip cikgu. Guna ayat lengkap, ayat gramatik sama je. Kemudian nyatakan pendapat anda mengenai tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Tindakan dia, cara. Apa yang perlu kita buat untuk mendidik anak-anak jenius ni supaya mereka kekal cerdas. Okey. Pendapat. Kamu mesti berikan pendapat kamu sendiri. Jangan, kalau katakan dalam petikan tu ada jawapan, awak ambil juga, maka awak kosong. Sebab soalannya pada pandangan anda. Jadi awak kena beri isi sendiri. 3 markah, bagilah 3 isi. Kalau 3 markah, awak bagi 1 isi, memang tak dapat 3 lah. Sebab cikgu kata awal-awal tadi, berikan isi berdasarkan jumlah markah. Kalau markah 3, bagilah 3. Nak bagi lebih pun tak apa. Backup isi kalau salah. Okay? Jangan beri kurang. Bagi lebih tak apa. Tak tolak markah yang ni. Kalau awak bagi kurang isi, yang tu memang awak tak dapat markah lah. Awak sendiri yang tolak markah. Okay. Kita lihat. Pada pendapat kamulah, apa cara ataupun tindakan untuk kita bantu murid-murid pintar ni kekal cerdas. Dia nak buat apa? Kalau kita sebut tindakan ni, tak kisahlah ibu bapa ke, kerajaan ke, pihak sekolah ke, masyarakat ke, mana-mana boleh. Nak buat apa? Apa pendapat awak? Memberikan sokongan, dorongan. Okey, siapa yang memberikan sokongan? Itu siapa tu mesti ada tu siapa? Siapa Ibu yang bapa. beri sokongan? Ibu bapa berikan Sokongan. sokongan. Sokongan yang macam mana? Jawapan awak tu mesti orang kata apa panggil? Tak apa panggil? Tepat lah, maksudnya bukan umum. Mesti jelas, bukan umum je jawapan tu. Cuba bagi jawapan yang jelas. Ibu bapa perlu memberikan sokongan macam mana? Sokongan. Masih ada soal lagi. Sokongan macam mana? Okey. Sokongan macam mana tu? Azrul, macam mana sokongannya? Ibu bapa memberi sokongan. Bagaimana? Apa cara sokongan yang diberikan oleh ibu bapa untuk mengekalkan tahap kecerdasan mereka? Jawapan cikgu ni pun umum juga ni, tak boleh terima juga tu. Okey, kalau ibu bapa nak buat apa? Katalah akan datang awak ni ada yang pandai sangat. Baru darjah 1 tapi dah boleh menguasai tajuk darjah 5. Awak nak buat apa? Nak marah dia tak boleh, dia memang genius. Bagai ibu bapa, dia nak buat apa? Ini berfikir aras tinggi. Tak tinggi mana pun, biasa-biasa je. Dengar aras tinggi tu macam takut je. Jangan takut pada soalan. Cikgu, soalan apa cikgu? Tak apa. Tindakan yang perlu lakukan untuk mendidik kanak-kanak genius supaya dapat mengekalkan tahap kecerdasan. Ibu bapa kena buat apa? Kementerian Pendidikan kena buat apa? Kerajaan kena buat apa? Masyarakat kena buat apa? Sekolah kena buat apa? Contoh. Mengekalkan momentum dalam pembelajaran. Siapa yang perlu mengekalkan momentum? Macam mana nak mengekalkan momentum tu? Selagi ada daripada saya tu, maksudnya jawapan awak tu masih umum. Habis lah komen. Biasa Luqman kan macam gitu. Biasa dengan cikgu berdebat ni. Azrul, ada jawapan? Saya sambung yang jawapan yang tadi tu. Mengekalkan momentum dengan memperbanyakkan latihan. Okey, dah. Boleh. Mengekalkan momentum dengan memberikan ataupun menyediakan pelbagai soalan yang beraras tinggi. Nampak jawapan awak tu aras tinggi. Baguslah selalu ni. Macam tu. Betul lah tu. Tahniah, betul tu. Okey. Jadi ibu bapa perlu mengekalkan momentum tadi ya. Perlu apa tadi? Azrul dengan Luqman? Mengekalkan momentum
Betul. Mengekalkan momentum anak-anak dengan Beri menyediakan soalan latihan. aras. Apa kan? Soalan yang aras tinggi. Soalan aras tinggi itu jawapan. Bila ibu bapa perlu mengekalkan momentum anak-anak dengan menyediakan pelbagai soalan yang bersesuaian dengan aras pemikirannya pun boleh. Okey, baru satu. Okey, kalau KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, kena buat apa? Ramai yang jenis dalam negara kita ni, nak buat apa? Awak pun kena berfikir ke arah tersebut lah, sebab awak nanti bakal pewaris tampuk pemerintahan negara akan datang. Dah nak habis sekolah ni. Kena buat apa? KPM kena buat apa? Kalau KPM, kata sebut KPM ni, apa fungsi ataupun apa bidang tugas KPM berkaitan dengan murid? Awak belajar berdasarkan apa? Kalau belajar sejarah tu, berdasarkan apa? Dia dah bagi. Berdasarkan silibus lah. Jadi KPM kena buat apa dengan silibus tu? Meningkatkan silibus ke tahap yang lebih tinggi. Tambahkan silibus. Okay, betul. Cuma penggunaan istilah tak berapa tepat. Azrul ada nak cuba jawapan? Kalau memperbaharui. Memperbaharui. Boleh. Cuba sambung kalau memperbaharui tu. Amira? Memperbaharui silibus dalam tingkatan. Okey. Dalam pembelajaran. Boleh. Okay, Saya terakhir cikgu. Memperbarui silibus dengan menambah silibus yang baru ke arah lebih tinggi. Okey. Sebenarnya memperbaharui tadi Azrul nak cuba? Apa perkataan? Okey. Meningkatkan sukatan pembelajaran ke arah yang Okey. Betul tu. Cuba kita gantikan kosakata ataupun istilah yang lebih sesuai untuk silibus tu. Kementerian Pendidikan Malaysia perlu buat apa? Menggubal. Menggubal. Menggubal apa? Silibus. Ataupun menggubal sukatan pelajaran. Yang apa? Yang setaraf, yang seiring dengan kebijaksanaan kanak-kanak tersebut. Kalau guna silibus yang sama je dengan orang lain, dengan murid lain, akan jadi bosan lah. Tapi bila ada silibus yang setaraf dengan kebijaksanaan mereka akan belajar dengan lebih menarik. Okey. 2. Yang ketiga. Okey. Lagi, kalau boleh ke murid-murid genius ni kita tempatkan satu kelas je. Macam Aiman ni, dia tak sama dengan kawan dia. Sebab tu dia suka ganggu kawan dia. Sebab tu dia selalu lagi kawan dia. Tak boleh. Jadi kalau tak boleh, sebab apa tak boleh? Sebab dia akan rasa bosan. Dia boleh pandai. Cikgu dah hajar, boleh tak tahu. Jadi ya. Tapi kan kalau kita letak orang yang pandai dalam satu grup je, macam mana orang yang kurang pandai ni nak pandai? Kalau dia tak ada kawan yang bagi vibes nak belajar tu. Betul. Tapi kalau kita tengok dalam konteks Aiman ni, dia sangat genius berbanding kawan dia. Dia baru sekolah rendah. Tapi dia dah berjaya menguasai subjek matematik tingkatan 5. Level tu sangat jauh. Jadi kalau walaupun dia kita kata kena letakkan kawan-kawan yang pandai dalam kumpulan kawan yang tak pandai, nak tolong kawan yang pandai tu, tapi bila dia ajar banyak kali pun lama-lama Aiman tu akan rasa bosan lah. Kau benda tu pun tak tahu, dia kata. Kan? Setuju tak Wan? Ke macam mana? Setuju. Saya setuju. Azrul ada? Itu memang betul lah. Okey. Jadi apa cadangannya? Apa cadangan kita? Apa cadangan kita nak beri kepada
murid genius ni, kanak-kanak genius ni nak letak dia kat mana? Menyediakan satu tempat ataupun kelas yang Buat streaming. sediakan satu kelas yang khas tu lah. Maksudnya kat sini bukanlah kita nak asingkan murid yang genius dengan murid yang biasa. Murid yang biasa tu bukan tak pandai. Cuma dalam aspek Aiman ni, tahap kebijaksanaannya luar biasa. Tidak seiring dengan usianya. Sebab itulah dia memberontak. Sebab itulah dia selalu marah. Sebab itulah dia selalu ngejek-ngejek orang. Sebab pada Aiman, soalan tu sangat mudah. Tetapi pada tahap kawan-kawannya tu sukar. Betul, pada level kawan tu dah betul. Cuma level dia tu terlalu tinggi. Itu je. Jadi kita berikan 3. Mesti ada pihak siapa buat apa. Siapa buat apa. Mesti ingat. Kalau tindakan ataupun cara, mesti ada siapa yang buat dan apa yang mereka buat. Siapa, apa. Siapa tu siapa yang buat. Apa tu, apa tindakannya. Okey, kita lihat cadangan jawapan. Alright. Pada pandangan saya, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mendidik kanak-kanak genius supaya mereka dapat mengekalkan tahap kecergasan mereka ialah ibu bapa perlu mendidik mereka dengan sempurna. Iaitu umum sangat tu, cikgu tak terima lah yang tu, kita ambil yang tadi. Ibu bapa perlu mengekalkan momentum. Cikgu ambil ayat yang best tadi tu. Perlu mengekalkan momentum anak-anak dengan menyediakan pelbagai soalan dari pelbagai aras. Okey. Satu isi. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu menggubal silibus yang setaraf dengan kebijaksanaan mereka. 2 isi. Dan pelajar yang sama-sama genius ditempatkan di dalam satu kelas khas. Dapatlah 3 isi. Okey. Jangan lupa gunakan penanda wacana untuk menunjukkan kamu memberi idea ataupun jawapan yang baru. Boleh gabungkan dengan kata hubung dan. Okey, faham tak? Ada soalan? Tak ada? Okey, cikgu teruskan ya. 2B3. Okey, 2B3. Huraikan. Tengok kata kunci huraikan. Apabila kata kunci huraikan bermaksud wajib ada contoh. Huraikan satu latar tempat yang terdapat dalam petikan dan satu latar tempat lain daripada keseluruhan cerpen yang terdapat dalam petikan. Okey. Tipnya, ayat lengkap, ayat gramatik sama. Senaraikan satu latar tempat. Satu je, jangan ambil lebih. Satu latar tempat dalam petikan, satu latar tempat daripada keseluruhan cerita tersebut. Huraikan. Apabila ada kata kunci huraikan, perlu ada contoh. Latar tempatnya apa, contoh peristiwanya apa. Okey. Kita lihat dulu. Dalam petikan mana ada latar tempat tersebut. Okey, kita lihat. Berdasarkan petikan cerpen. Okey. Alright. Yang cikgu highlightkan. Seisi kelas terdiam dan terpegun. Okey, kat atas ni jawapan Aiman bila cikgu ditanya. Seisi kelas terdiam dan terpegun. Saat begini memberi ruang kepadanya untuk menguliti diri. Betapa tidak, Aiman sedar bahawa dirinya lain daripada yang lain. Dia 3 beradik, dia yang sulung, 2 lagi adik-beradiknya perempuan. Adiknya yang tengah dinamai Fadilah Fatnin, yang bonsu Azilah Atikah. Kedua-dua adik ini mudah dibentuk. Okey. Kenapa cikgu highlightkan ayat tersebut? Ayat tersebut terdapat latar tempat. Apa latar tempatnya? Seisi kelas. Sekolah. Latar tempatnya? Kelas. Sekolah, kelas. Tu dalam kelas lah. Sebab seisi kelas. Tak payahlah seisi kelas tu. Latar tempatnya ialah di dalam kelas. Dah adalah isi yang pertama ataupun latar tempat pertama dalam kelas. Contoh peristiwa yang berlaku dalam kelas apa dia? Yang bawah ni saat begini sampai kepada suasana sekitaran itu bukan peristiwa berkaitan dengan kelas. Apa peristiwa berkaitan dengan kelas? Yang atas tadi tu. Kuasa graviti yang lebih besar dan kuat itu menetapkan semua planet dalam sistem suria pada golongan orbit masing-masing. Maksudnya cerita yang atas ni, yang peringkat atas tu merupakan peristiwa yang berlaku dalam kelas. Apa peristiwa kat situ? Aiman berinteraksi dengan rakyat. Aiman menjawab soalan gurunya.
Okey, Aiman gurunya. Bila dijawab soalan gurunya, apa reaksi dalam kelas kawan-kawan dia? Pukul. Terpegun. Ambil je daripada petikan, terpegun. Okey, terpegun sebab apa? Pandaian dia. Sebab mereka terkejut dengan jawapan Aiman. Murid sekolah rendah tapi berjaya menggunakan jawapan tengok kuasa graviti yang lebih besar dan kuat itu menetapkan semua planet dalam sistem suria pada kedudukan orbit masing-masing. Baru sekolah rendah tapi dah berjaya jawab seperti murid sekolah menengah. Jadi semua kelas dia dalam kawan-kawan dia jadi senyap lah. Macam pandainya dia ni macam tu. Okey. Jadi yang tu dalam petikan. Satu je. Jangan banyak, ambil satu je. Okey. Ambil latar tempat, kemudian cari contoh peristiwa. Okey. Lepas tu dia nak latar tempat lain daripada cerpen. Selain daripada kelas. Kat mana lagi? Kat mana lagi? Ni tak ingat cerita ni. Kalau kat rumah tu, ada tak peristiwa dekat rumah? Rumah keluarga Aiman. Rumah keluarga Aiman. Apa peristiwa yang berlaku di rumah keluarga Aiman? Dia kena marah dengan bapak dia sebab dia kacau adik-adik dia. Tak boleh tulis jawapan. Okay, betul. Lagi? Itu pun satu peristiwanya. Aiman di rumah ataupun di rumah Aiman, dalam rumah keluarga Aiman, di banglo keluarga Aiman pun boleh. Kemudian berikan peristiwa. Lagi saya daripada banglo keluarga Aiman, dia bukan banglo Aiman tau. Kalau banglo Aiman tu banglo dia. Itu bukan banglo dia. Itu banglo siapa? Keluarga. Okey. Jadi selain daripada banglo keluarga Aiman, di mana lagi latar tempat yang terdapat dalam cerpen ini? Takkan satu je. Sebab tu kata kalau awak tak jumpa cari daripada petikan, sekurang-kurangnya kamu dapat jawapan daripada keseluruhan cerpen tu. Bila kamu ingat cerita, kamu tahu cerita, kamu boleh jawab. Kalau tak nanti yang kat situ awak dah hilang markah 3. Banyak tau. 3 pula hilang markah 4 kat situ. Jadi markah 4 tu bukan sikit, banyak sebenarnya. Kat mana lagi? Cikgu. Ya. Di dalam kelas boleh? Di dalam kelas tadi dah ada. Dalam kelas tu dalam petikan. Yang ni kita nak selain daripada petikan. Okey, sekejap ya. Dalam petikan. Kat mana lagi? Di banglo Aiman tu pun dalam petikan tu. Di banglo tu pun dalam petikan. Sebab dalam petikan tu ada cerita dalam berkaitan dengan Aiman yang Cindy adik dia tak pandai buat kerja rumah tu. Yang ni nak keseluruhan cerpen, keseluruhan petikan. Kat mana? Aiman tadi kan dia suka berhalusinasi. Apa latar tempat? Dia berhalusinasi kat mana? Bulan. Planet bulan. Yang kasi jatuh tu. Bulan. Bulan? Kat mana? Dekat bulan. Jadi mimpi tu. Stesen angkasa antarabangsa. Stesen angkasa antarabangsa. Apa yang peristiwa yang berlaku kat situ? Apa yang berlaku di stesen antarabangsa? Angkasa antarabangsa. Aiman membayangkan dirinya sampai di bulan. Pandai. Aiman ni berhalusinasi. Dia buat kajian kat situ sebab dia ni memang minat aero angkasa. Sebab tu dia tahu tentang kapal angkasa Soyuz. Jadi latar tempat stesen angkasa antarabangsa. Peristiwanya Aiman berhalusinasi, dia membuat kajian di stesen angkasa antarabangsa tersebut.
Okey. Kemudian kalau latar tempat pokok kelapa tu. Apa peristiwa yang berlaku atas pokok kelapa tu? Tu dia mimpi tu. Betul tak dia mimpi? Ni tak ingat cerita ni. Dekat pokok mempelam. Apa peristiwanya kat pokok mempelam tu? Nampak tak bila kamu tak ingat cerita? Bila tak ingat cerita, jadi masalah lah kau nak jawab soalan macam ni. Sebab itulah Cikgu. ada ya. Yang ni dari dalam tingkatan 4 ke tingkatan 5? Tempat terima? Cuba tengok tu, tempat terima tu. Sejadah. Sebab saya ada buku Komsas, tapi saya tak jumpa dalam buku Komsas ni. Cerpen hipertensi ada. Cerpen hipertensi. Ya. Ada antara sejadah rindu. Okey. Okey, Azrul ada jawapan ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Jadi cikgu buat rumusan di sini ataupun cikgu bagi tip pada awak lah. Nak jawab soalan ini mesti tahu cerita. Kalau tak tahu cerita jadi agak masalah lah. Okay, mungkin kamu dapat daripada petikan jawapannya. Tapi 2 markah lagi tu awak hilang lah kalau kamu tak tahu. Okey, tengok jawapan dia. Okay, Wan tolong untuk jawapan. Okey, yang nombor 2 tu salah tahu jawapan dia. Wan nanti boleh tak tolong padam? Boleh tak edit? Yang mana satu cikgu? Yang nombor 2 yang latih ni. Satu latar tempat lain daripada keseluruhan cerpen ialah banglo sampai bahagi tu awak delete. Banglo sampai bahagi tu awak delete. Kenapa kena delete? Yang itu jawapan ada dalam petikan. Kena ambil satu je, tak boleh ambil 2. Kena ambil satu sahaja sebab dia nak satu daripada petikan, satu lagi daripada keseluruhan cerpen. Okay, Wan tolong type. Okey. Ialah stesen angkasa antarabangsa. Apa? Stesen STESEN. Stesen angkasa Euro besar. Ini kata nama khas. Angkasa antarabangsa. Sambung ke? Tak jarak. Angkasa antarabangsa. Itu huruf besar. S huruf besar, antarabangsa. Nota. Itu ada tempatnya. Okey. Nota. Contohnya, Roma. Okey, Aiman berhalusinasi. Contohnya, Aiman berhalusinasi. Dia membuat kajian di stesen itu. Okey, apa maksud berhalusinasi? Berimajinasi. Ya, berimajinasi. Okey, nampak ya? Itu cara nak jawab soalan 4 markah. 1, pernyataan latar tempat tadi diikuti dengan contoh. Latar tempat yang kedua mesti daripada keseluruhan cerpen. Kamu akan dapat markah, kemudian diikuti dengan contoh. Kalau dua-dua kamu bagi macam cikgu bagi awal-awal tadi tu, kamu dapat 2 markah je lah. Sebab dia nak satu sahaja latar tempat daripada petikan. Okay, jadi kena ingat. 1 daripada petikan, 1 daripada keseluruhan cerpen. Okey. Okey, 2C. Okey, soalan 2C, prosa tradisional. Okey, tengok petikan.
Okey, baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey. Petikan ini daripada prosa tradisional kepimpinan melalui teladan. Okey. Walaupun nampak macam tradisional tapi tak adalah tradisional sangat, biasa-biasa je. Tapi bila kamu tak biasa, itu yang rasa macam susah. Sebenarnya soalan senang je. Tengok Tengok terus pada soalan. Soalan nombor 1, berikan maksud sehelai sepinggang. Cikgu highlightkan dalam petikan ni. Tukar sinonim perkataannya lah. Perkataan yang sama, maksud dengan sehelai sepinggang. Kemudian kita boleh selarikan ataupun sama erti yang boleh kita gantikan dalam petikan tadi. Okey. Macam mana nak berikan maksud? Tengok tip cikgu. Guna ayat lengkap, gunakan ayat gramatis, berikan maksud berdasarkan pemahaman dalam petikan secara keseluruhan. Okey. Bukan satu betul satu salah dapat markah, tetapi jika satu betul dan satu tak tukar dapat markah. Maksudnya satu tukar, satu betul, kata apa? Bukan satu betul, satu salah dapat markah. Katakan awak tukar sehelai betul, sepinggan salah. Tak dapat markah yang tu. Tapi jika satu betul, katakan sehelai ni awak tukar betul, sepinggang ni awak tak tukar. Tapi dapat markah kat situ. Kalau awak tukar dua-dua, bila awak tukar dua-dua, walaupun satu betul, satu salah, tetap markah kosong. Okey. Tapi yang penting, beri maksud berdasarkan pemahaman dalam petikan. Okey, kita tengok dalam petikan. Wan cuba tunjuk slide yang sebelumnya, yang ada petikan tadi. Okey. Ya tuanku, Patik mohonkan ampun, adapun Patik sekalian ini habis kecurian tinggal sehelai sepinggang. Maksud sehelai sepinggang kat situ? Kalau tengok pada petikan, apa maksudnya kat situ? Tinggal sehelai sepinggang. Tak ada apa dah. Tak ada apa-apa dah. Dia tak ada apa-apa dah. Tapi takkan jawapan kita tak ada apa-apa dah. Okey, lain? Cuba cadangan jawapan lain. Okey? Yes. Pakaian yang ada pada tubuh sahaja. Okay, ada kata saraf yang ada pada tubuh sahaja. Lagi? Kau tengok kat atas tu. Tengok pada atas tu. Sudahlah banyak ia beroleh harta, maka ia kembali tempatnya. Demikian habislah segala harta saudagar yang kaya raya itu dicuri. Maka segala saudagar dan orang kaya-kaya itu pun masuk menghadap raja berdatang sembah. Maksudnya, saudagar tadi ni dia kaya tapi dah kena curi. Last kali dia beritahu raja, ya tuanku, Patik mohonkan ampun. Adapun Patik sekali ini habis kecurian tinggal sehelai sepinggang. Maksud dia, tadi dia kaya. Sekarang jadi apa dah? Dia miskin. Ya, miskin. Jatuh miskin. Itu je. Jadi kena fahamkan maksud secara keseluruhan. Lepas tu baru boleh tukar kepada maksudnya. Jadi tengok jawapannya. Cadangan jawapan. Maksud sehelai sepinggang ialah jatuh miskin. Dah dapat 2 markah. Alright. Okey. Jadi soalan nombor 2C ni berdasarkan maksud keseluruhan petikan. Yang mana sesuai lah. Janganlah bagi yang tak berapa sesuai. Baca dulu secara keseluruhan. Kemudian cuba terjemahkan dalam bentuk maksud yang sama. Okay. Alright. Kita teruskan kepada soalan nombor 2. Ada soalan tak untuk 2C1 tadi? Tak ada? Okay. Kita lihat soalan 2C2. Apakah reaksi raja setelah menerima aduan daripada segala saudagar dan orang kaya-kaya? Bukan orang-orang kaya tau, orang kaya-kaya. Mengenai kejadian kecurian yang berleluasa di Melaka. Soalan nombor 1 tadi rujuk dalam petikan. Soalan nombor 2 pun rujuk dalam petikan. Okey, di mana jawapan tu ada? Okay, kita lihat. Dalam petikan. Alright. Wan, slide seterusnya Wan. Okey. Awak nampak? Yang cikgu highlight warna merah. Maka segala saudagar dan orang kaya-kaya itu pun datang menghadap raja. Soalan yang tadi,
Apakah reaksi raja setelah menerima aduan daripada segala saudagar dan orang kaya-kaya? Okey, masuk menghadap raja ni maksudnya dia dah pergi jumpa raja lah. Okey, apa reaksi raja setelah baginda mendengar sembah orang itu? Yang ini maksudnya pernyataan ataupun jawapan kepada soalan tadi. Reaksi raja setelah baginda mendengar sembah orang itu, maksudnya raja ni, baginda ni dah menunjukkan reaksi. Apa reaksinya? Okay, yang pertama, baginda pun terkejut seraya menampar-nampar pehanya. Okay. Reaksi yang pertama, raja terkejut sambil tampar-tampar peha dia. Okay. Yang kedua, maka titah baginda, wah, datanglah pula bala atas negeriku. Itu yang kedua. Yang ketiga, baiknya ada Laksmana. Jikalau Laksmana ku utuskan ke negeri orang, binasalah negeri ini. Nampak? Di situ ada 3 isi. Yang pertama tadi, baginda terkejut menampar peha. Yang kedua, datang pula bala ke atas negeriku. Yang ketiga, baiknya ada Laksmana. Okay? Ada 3 isi kat situ. Jadi, semua isi dah ada. Katakanlah kamu tak nak ubah ayat awak tu, tak tahu nak ubah. Kalau ubah kan jadi lain. Contohnya lah. Jadi awak salin je lah isi tu. Isi tu, salin je, ambil je ayat tu. Tak apa. Sekurang-kurangnya kamu ada markah. Tak adalah kamu hilang markah kat situ. Okay. Jadi, kita lihat cadangan jawapannya macam mana. Okay. Cadangan jawapannya, ambil je. Ambil sebahagian daripada soalan tadi, reaksi sampailah di Melaka ialah siapa? Raja. Raja ialah R ni huruf kecil ya, cikgu salah tu. Ialah raja kelihatan terkejut. Sebab dalam petikan tadi, baginda pun terkejut. Dan yang pertama reaksi raja terkejut. Yang kedua, raja menampar-nampar peha. Yang ketiga, menyatakan negerinya sudah ditimpa bencana. Mana tadi? Maka datanglah pula bala atas negeriku. Itu maksudnya negeri dia sudah ditimpa bencana. Raja beritahu negeri dia dah ditimpa bencana. Okey, lagi raja memikirkan bahawa negeri Melaka masih bernasib baik sebab ada Laksmana yang dapat mengatasi bencana tersebut. Okey, jadi cikgu bagi berapa tu? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 isi. Semua ada dalam petikan. Jawapannya markahnya 3. Tak apalah awak bagi 4. Semua tu ada, markah awak dapat 3. Markah penuh. Okey. Jadi soalan 2C ni juga mudah. Ambil daripada petikan. Baca betul-betul. Fahamkan. Kemudian masukkan jawapan dalam soalan 2C2. 2C1 dalam petikan. 2C2 pun dalam petikan. Okey. 2C3. 2C3. Yang ni tak dalam petikan. Yang ni soalan K-Byte. Okay. Keharmonian antara kaum merupakan faktor utama kestabilan politik dan keamanan sesebuah negara. Pada pendapat anda, bagaimanakah keharmonian dan keamanan sesebuah negara dapat dikekalkan daripada pencerobohan anasir luar? Berikan 3 kaedah. Yang ni nak 3 kaedah. Okay. Kalau awak ingat tadi soalan bahagian B, dia 3, 3, 4. Yang ni 3, 3, 3. Okay, markahnya. Dia nak dah beritahu 3. Jadi, awak beritahulah 3 kaedah sahaja. Cara untuk mengekalkan keamanan sesebuah negara daripada diceroboh. Okey, ayat mudahnya, apa tindakan yang perlu kita buat bagi mengatasi negara kita ni tidak diserang oleh negara-negara lain. Contoh macam itulah ayat yang lebih mudah dia. Malaysia, cara kita nak mempertahankan negara daripada diceroboh oleh negara-negara luar. Itu soalan yang lebih mudah. Tapi maksud samalah dengan soalan yang ada pada petikan tu. Okey. Jadi mula dengan 3 kaedah untuk mengekalkan keharmonian dan keamanan sesebuah negara daripada pencerobohan anasir-anasir luar ialah ambillah daripada petikan, ambil daripada soalan. Kebanyakan calon ni dia tak rajin. Dia terus kepada jawapan. Bila terus pada jawapan, kamu tak akan dapat markah penuh. Sebab apa? Kamu tidak menggunakan ayat yang lengkap. Soalan ini, rubrik penskorannya ataupun rubrik pemarkahannya, isi cukup ayat lengkap. Isi tak cukup ayat lengkap. Isi tak cukup ayat tak lengkap. Itu rubrik pemarkahannya. Okay? Jadi ayat lengkap tu mesti ada. Alright. Jadi apa
Tipsnya, tengok kat situ. Senaraikan jawapan lebih daripada 3. Tak apa lebih daripada 3 pun. Manalah tahu satu jawapan awak tu tak tepat. Okay? Mana-mana jawapan yang rasional diterima. Asalkan berkaitan dengan arahan soalan. Semua diterima. Tapi kalau katakanlah isi awak tu sama walaupun gunakan perkataan yang berbeza, tetap dikira sebagai satu isi. Okay? Contoh awak kata, contoh sebagai jawapan lain contoh kata membantu ibu bapa. Yang isi yang kedua kata menolong ibu bapa. Sama je lah tu. Jadi bawah satu isi yang sama. Walaupun 2 isi awak bagi tapi awak dapat 1 markah sahaja. Okay. Jadi pada pandangan awak, apa sebenarnya cara untuk kita kekalkan keamanan negara daripada diceroboh oleh negara-negara asing ni? Kita nak buat apa? Meningkatkan border kita. Border sebenarnya apa? Apa dia? Apa Luqman? Meningkatkan tahap keselamatan dekat border sempadan negara. Okey, betul. Meningkatkan apa kat situ? Kalau di pertahanan negara tu. Tahap keselamatan. Tahap keselamatan. Okey. Lagi? Cikgu, kalau kerajaan boleh tak? Kerajaan. Boleh sebab ini merujuk kepada kerajaan lah. Boleh kerajaan? So, kerajaan menyediakan askar-askar yang berkemahiran. Okey, betul. Okey, jawapan yang pertama dengan yang kedua tadi tu, jawapan Hakim, jawapan Luqman, jawapan Arishu, cikgu panggil Arishu je ya. Arishu ni sama. Nampak macam berbeza tapi maksudnya sama sebenarnya. Sebenarnya jawapan kamu, sebuah negara perlu memperkukuhkan barisan pertahanan negara. Terutamanya dari aspek ketenteraan. Sama tak maksudnya? Sama. Sama kan? Sama. Walaupun 2 perkataan yang berbeza. Okey. Bagi 3 jawapan. Selain daripada dah ada jawapan, dah tunjuk jawapan dah. Okey. Salah. Sabar boleh awak, sabar. Barisan pertahanan tadi, kukuhkan barisan pertahanan. Sebab bila kita mesti yang pertama sekali mesti melibatkan barisan pertahanan, mesti melibatkan bahagian keselamatan. Okey, selain daripada mengekalkan atau memperkukuh barisan pertahanan, apa lagi yang perlu kita buat untuk mengekalkan keamanan? Kerajaan perlu mentadbir dengan penuh sistematik. Mentadbir negara dengan penuh sistematik. Okey, bagaimana mentadbir negara dengan sistematik itu dapat menghalang pencerobohan dari negara-negara luar? Sebab kalau macam negara kerajaan dalam huru-hara, macam pihak-pihak luar, macam negara-negara luar dia macam ada peluang masa tu untuk attack menyerang. Macam tu Yes, betul. Okey. Bila jawapan jawapan yang Azrul bagi asal tadi tu, awak tambah lagi dengan huraian awak tadi tu, barulah dapat markah. Kalau jawapan Azrul yang asal tadi tu, dia cuma umum je. Bila Azrul tambah yang cikgu tanya tadi tu, jadi jawapan awak jadi lebih tepat. Okey? Okey. Okey. Lain tu? Ya. Kalau tingkatkan kuatkuasakan undang-undang, kira sama ke dengan jawapan tadi? Lain, tapi kalau awak kata kuatkuasakan undang-undang tu, macam mana kuatkuasakan undang-undang tu dapat menghalang negara luar menyerang negara kita? Tak, itu bukan jawapan saya tanya je. Okey, tak apa. Okey, kita tengok jawapan. Okey, tengok cadangan jawapan. Banyak sebenarnya. Okey, tengok cadangan jawapan. Okey, selain itu, sesebuah negara juga perlu mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Okey. Walaupun kita mempunyai sistem pentadbiran yang sangat baik, tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Sebab kalau hubungan kita dengan negara-negara luar tu baik, jadi kalau kita ada masalah diserang oleh orang lain, kita akan boleh dapat bantuan daripada mereka. Yang penting kita ada hubungan yang erat dengan negara-negara luar. Okey. Dan menjalinkan kerjasama serantau dalam pelbagai bidang, terutamanya dengan negara-negara berkuasa besar dunia. Maksudnya bukanlah kita ni bekerjasama dalam aspek ekonomi sahaja, tapi banyak bidang.
Contohnya bidang pendidikan, ekonomi, ketenteraan, keselamatan, pentadbiran. Banyak aspek yang kita kerjasama. Itu juga antara kaedah ataupun cara untuk mengekalkan keamanan daripada diceroboh oleh negara-negara asing. Jadi, jawapan yang lengkapnya tulis satu. Ambil 3 kaedah, kemudian ialah apa cara yang pertama? Nota. Selain itu, masuk isi yang kedua dan sambung dengan kata hubung dan masukkan isi yang ketiga. Kalau tak nak guna dan pun tak apa, nota lepas luar. Kemudian ambil kata kunci lain. Seterusnya ataupun berikutnya boleh. Dapat 3 markah. Yang penting isi kamu di sini jangan umum. Kalau umum sangat kamu tak dapat markah. Sebab apa? Isi awak tu longgar macam tepat macam betul tak betul je. Tapi bila kamu beri jawapan seperti yang cikgu tunjuk ni jelas. Jadi pemeriksa pun tak ada bertikaikan. Betul, tepat. Tak ada persoalan dalam jawapan yang dikemukakan. Itu antara tips lah untuk dapatkan markah penuh kat sini. Okay? Jawapan kamu mesti jelas. Tak boleh bagi jawapan yang umum sahaja. Okay? Alright. 2C. Okay. Kita teruskan dengan soalan 2D. Lepas tu nanti cikgu tanya awak apa beza daripada soalan 2B, 2C dan juga 2D. Okay. 2D. Soalan 2D ni soalan puisi. Sama ada puisi moden ataupun puisi tradisional. Alright. Ada contoh soalannya. Soalan berkaitan dengan syair bidasari. Baca syair di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey. Jadi awak bacalah. Nanti dapat soalan, mesti baca. Jangan tak baca. Mesti baca. Okey. Baik, tengok soalan nombor 1. Berikan maksud seisi negeri gundah gulana dalam petik. Nampak. Dan cikgu highlightkan warna dalam okey. Tu yang cikgu highlightkan dengan warna ungu. Okey. Seisi negeri gundah gulana. Okey, awak kena bacalah. Baca syair ini, kemudian cuba beri maksud seisi negeri gundah gulana. Apa maksud dia agaknya? Datanglah menyambar suaranya bahana, gempar sekalian mulia dan hina. Awak mesti tahu maksud dulu. Okay, ini cerita tentang negeri yang dilanda Garuda. Okay, Garuda tu burung yang besar. Pernah tengok tak Garuda? Tak ada dah sekarang Garuda ni. Tak tahu lah. Macam helang. Macam helang lah. Lagi besar daripada helang tu kan. Macam jentayu, tengok jentayu tak? Garuda Indonesia. Kan. Dekat dalam cerita Narnia. Cerita apa tu? Sikit Wan. Tak boleh. Boleh. Okey. Jadi bila macam dilanda musibah yang besar lah. Okey. Jadi seisi negeri gundah gulana. Gundah gulana tu pernah dengar ke perkataan tu? Pernah. Macam Huru-hara. Gundah gulana. Alahai, gundah gulana rasa hari ni. Huru-hara dia tak huru-hara. Cikgu tu bukan lagu ke? Gundah gulana boleh ada lagu juga. Tu antara lirik lagu. Gundah gulana. Gundah gulana bukan huru-hara. Kalau tengok daripada petikan tadi, ini bukan huru-hara. Kan tengok ya, tengok atas tu. Datanglah kepada suatu masa, melayanglah unggas dari angkasa, unggas burda sangat perkasa menjadi negeri rosak binasa. Datanglah menyambar suaranya. Bukan. Risau. Risau ke? Risau. Apa andai Azrul? Okey, gundah gulana tu risau. Okey, seisi negeri? Risau. Seisi negeri risau. Seisi negeri maksudnya? Semua satu negeri. Seluruh semua. Okey. Jadi tukar je lah. Maksud sehelai alah tu. Maksud seisi negeri gundah gulana sehelai tu cuba ambil daripada soalan yang atas tadi tu. Nanti itu bukan ya. Maksud seisi negeri gundah gulana ialah seluruh ibu kota berasa risau dan gelisah. Seisi negeri. Masyarakat lah atau rakyat negeri tu
rasa risau. Okey. 2D2. Okey. Pada pendapat anda, bila ada perkataan pada pendapat anda, pada pandangan anda, maksudnya itu merupakan soalan hebat yang kamu kena fikir sendiri. Okey, ini markahnya 3. Okey. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri seorang pemimpin yang disenangi? Okey, katakanlah tanya awak lah tu, apa ciri-ciri pemimpin yang disenangi? Okey, cikgu bagi contoh yang mudah lah. Pemimpin ni, pemimpin kalau kat sekolah tu pemimpin. Banyak pemimpin sekolah kan. Yang berkaliber. Yang berkaliber. Berkaliber macam mana tu? Disenangi ramai. Disenangi ramai. Okey, lagi? Mempunyai personality yang baik. Mempunyai personality yang baik. Personality yang baik tu macam mana? Dia tak boleh umum. Dari Dia menjadi ramah. Menjadi contoh. Contoh macam mana? Ramah. Petah berkata-kata. Dia seorang yang menghormati guru dan pandai. Bijak. Okey, menghormati guru dan pandai. Okey, cuba awak lihat. Ciri-ciri seorang pemimpin. Dia rujuk pada sekolah tak? Rujuk pada remaja tak? Rujuk pada murid tak? Dia kata ciri seorang pemimpin. Tengok tu betul soalannya, okey? Contoh dewan lah. Seorang pemimpin yang contohlah dalam cikgu bagi contoh dalam kelas. Azrul ni macam mana Wan? Bersifat terbuka. Bersifat terbuka. Okey, bersifat terbuka tu macam mana nak tunjukkan pemimpin tu bersifat terbuka? Menerima orang lain punya pendapat. Pendapat dan teguran. Okey, jadi mesti ada menerima pendapat dan juga teguran. Kalau bersikap terbuka je tu umum terbuka macam mana? Kan? Alright. Jadi yang pertama tu pemimpin yang sentiasa bersikap terbuka menerima bagi 3. Selain daripada dengar pendapat, contoh dalam kelas. Dalam kelas kata ketua kelas. Tanggungjawab. Apa dia Hakim? Tanggungjawab. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab buat apa Hakim? Tanggungjawab buat apa? Tanggungjawab tu umum apa? Dalam melaksanakan tugas. Yes. Bertanggungjawab. Tugas apa? Tugas yang dia Hakim lah, bukan Luqman. Luqman ni dia boleh. Tak apalah, Luqman lah, Hakim, Azrul, Wan semua boleh. Sarah ni Sarah. Seorang yang bertanggungjawab. Tadi apa? Hakim dengan Luqman gabung kan? Bertanggungjawab menjalankan tugas dia without orang suruh. Betul, tapi ayat tu tak betul. Okey, maksudnya bertanggungjawab, mengambil berat, bertanggungjawab menjaga kebajikan anak buahnya. Macam itulah. Bertanggungjawab. Tanggungjawab apa? Jaga apa? Jaga kebajikan anak-anak buah je. Okey. Yang ketiga? Pemimpin kena buat apa? Kena bersikap apa? Bersikap positif. tidak mementingkan diri. Jujur dan amanah. Yes. Tidak mementingkan diri. Jujur dan amanah. Jujur amanah tu dalam apa? Mesti ada jelas. Dalam setiap tugas yang diberi atau dalam melaksanakan amanah. Dalam melaksanakan amanah, dalam menjalankan tugas yang diberikan, dalam menjalankan tanggungjawab yang dipikul lah pun boleh. Okey? Cuba tengok jawapan lengkap. Okey, pada pendapat anda, salah tu. Pada pendapat saya lah cikgu pun. Nanti betulkan ya. Pada pendapat saya, ciri-ciri seorang pemimpin yang disenangi ramai ialah seorang pemimpin yang sentiasa bersedia untuk mendengar pendapat dan pandangan orang-orang, mendengar pendapat orang bawahannya, bukan orang-orang ya. Orang-orang tu salah tu. Orang-orang tu apa? Yang dekat bendang. Dekat padi tu. Padi. Apa dia panggil? Orang-orang. Patung kat sawah. Kat bendang. Dan pandangan orang bawahannya, bukan orang-orang tahu, salah tu. Okey. Selain itu isi yang pertama. Isi yang kedua, selain itu seseorang yang sentiasa mengambil berat. Tadi bertanggungjawab boleh lah tu. Mengambil berat dan menjaga kebajikan anak-anak buahnya. Jawapan awak bagi tu betul.
Cuma perkataan saya dengan kamu tu berbeza. Tapi masih lagi maksud yang sama. Jadi diterima. Markah awak, isi awak tu. Jangan mentang usah hati. Dia akan terima. Sebab tak semua jawapan yang diberi tu sama dengan skema daripada lembaga peperiksaan. Tapi maksud yang sama ataupun hampir sama akan diberikan markah. Jangan usah hati. Okay. Seterusnya, isi yang ketiga. Seseorang yang bersikap amanah dan jujur dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Okay. Cukup dah tu. 3 isi. Dapatlah 3 markah. Nak bagi 4 isi, lagi bagus. Backup 1 isi yang lain. Kalaulah mana tahu kod-kod tak berapa tepat kan. Okay. Soalan yang terakhir. Soalan nombor 3. Huraikan 2 persoalan syair tersebut. Okay. Tipsnya, guna ayat lengkap, ayat gamati sama je. Huraikan. Bila sebut huraikan, maksudnya mesti ada contoh. Huraikan persoalan syair. Kemudian gunakan istilah komsas yang betul bagi jawapan persoalan. Contoh, persoalan tentang kebijaksanaan. Dia tak boleh kebijaksanaan seorang bijaksana, tak boleh. Okay. Dia mesti betul istilah tu. Kalau istilah awak salah, awal-awal lagi, jawapan awak akan salah. Okay. Contoh jawapan. Persoalan yang terdapat dalam syair ini, dan syair ialah persoalan tentang, sebab tu rujuk kepada syair. Apakah persoalan yang terdapat dalam syair ini? Okey. Tengok dalam tu tengok kat bawah jawapan tu. Contoh persoalan. Persoalan tentang kebijaksanaan memimpin sesebuah kerajaan. Contohnya, Raja Negeri Kembayat yang pertama amat bijaksana dan cekap dalam mentadbir dan mengurus negara. Tengok kat mana jawapan tersebut? Tengok dalam petikan. Petikan syair. Atas sekali, rangkap yang kedua. Ada raja suatu negeri, Sultan Khalifah Akas Bestari, asalnya baginda raja yang bahari. Bijaksana lah tu. Melimpah ngadil dagang senteri. Okay. Jadi situ menunjukkan raja yang sangat bijak memerintah ataupun memimpin sesebuah kerajaan. Okey. Yang kedua, tengok pada rangkap ke berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Datanglah kepada suatu masa melayanglah unggas dari angkasa, unggas Burda sangat perkasa menjadi negeri rosak binasa. Datanglah menyambar suaranya bahana, gemparlah sekalian mulia dan hina. Seisi negeri gundah gulana membawa diri ke mana-mana. Okey. Jadi apa persoalan kat situ? Soalan yang cikgu highlight warna merah tu. Datanglah kepada suatu masa, melayanglah unggas dari angkasa. Unggas Burda sangat perkasa menjadi negeri rosak binasa. Persoalan tentang apa tu? Negeri rosak binasa. Apa persoalan kat situ? Kalau negeri dah rosak binasa, susah ke senang nak hidup? Susah kan? Macam sekarang COVID-19, kita tak adalah huru-hara, tapi COVID-19 ni ada di persekitaran. Kita pun dah susah duduk kat rumah je pun. Ini bayangkan negeri yang rosak dibinasa oleh Garuda ni. Soalan tentang apa kat situ? Sukaran kan? Sebab apa sukar? Sebab apa susah kat situ? Ada ancaman. Sebab ada ancaman. Ancaman apa? Ancaman apa Amira? Buruk. Ancaman daripada musuh burung Garuda tu. Okey. Kalau kau masukkan burung Garuda dalam pernyataan, maka awak kosong tau. Jangan masukkan burung Garuda lagi dalam soalan tu. Itu mesti pernyataan je. Dalam contoh baru boleh masukkan burung Garuda. Soalan kesukaran akibat daripada musuh. Ancaman daripada musuh. Ancaman daripada musuh. Musuh tak apa tepat. Bencana lah. Okey. Daripada bencana. Okey, bencana apa tu? Bencana dia burung Garuda lah yang sedang negeri Kembayat tu. Okey. Jadi dapatlah 2 persoalan dan juga 2 contoh peristiwa. Okey. Katakanlah kamu tak boleh nak ubah
ayat tu jadi ayat sendiri. Awak copy je lah ayat tu sekurang-kurangnya awak dapat markah daripada awak dah tinggal kosong, dapat kosong markah. Tak nak tinggal kosong markah. Mesti cari sedaya upaya supaya dapat markah 2 kat situ. Jangan bagi markah kosong. Kebanyakan calon yang nampak lah memang dia tinggal bahagian ni. Bahagian 2B ni, 2B, 2C, 2D. Yang tu banyak yang tinggal. Sedangkan jawapan skor markah itu tinggi. Senang nak cari sebenarnya. Okey. Tengok contoh jawapan yang lengkap. Wan, tolong cikgu jawapan lengkap. Persoalan yang terdapat dalam syair ini ataupun dalam syair ialah persoalan tentang kebijaksanaan memimpin sesebuah negara. Okey, contohnya Raja Negeri Kembayak yang pertama amat bijaksana dan cekap dalam mentadbir dan mengurus negara. Okey, itu yang pertama. Persoalan ada, contoh peristiwa ada. Okey, selain itu, persoalan yang kedua ya. Persoalan tentang kesukaran yang timbul akibat bencana yang menimpa. Contohnya itu persoalan yang kedua. Okey, contohnya burung Garuda yang telah menyerang negeri Kembayak dengan suaranya yang kuat bergema menyebabkan rakyat menjadi huru-hara dan negeri Kembayak ditimpa kemusnahan. Okey, itu contoh jawapan calonlah. Kalau dapat macam ni memang dapat 4. Tapi kalau tak boleh buat macam ni, sekurang-kurangnya kamu bagi jawapan juga. Jangan tinggalkan kosong. Itu cikgu pesan banyak kali. Jangan tinggal kosong. Okey. Jadi kita selesai. 2B, 2C, 2D. Sekarang kita lihat apa beza 2B, 2C, 2D. Okey. 2B soalan drama dan juga cerpen. Okey. 2C prosa tradisional. 2D puisi. Okey. Soalan prosa tradisional, kalau awak lihat betul-betul, soalan 1 maksud perkataan. Yang kedua, soalan daripada petikan. Yang ketiga, daripada petikan. Okey. Jadi, apa yang tak ada dalam soalan 2C? Soalan berkaitan apa tak ada dalam 2C? Soalan apa tak ada? 2B ada, 2D ada. 2C tak ada. Jadi awak tak payah baca bahagian tu nanti. Tak payah fokus banyak lah kat situ. Buang masa. Apa yang tak ada? Tengok betul. Soalan 2B, dia tanya, tengok 2B1 kan? 2B1. Okay. Okay, 2B1. Jawab soalan berdasarkan petikan. Okay. 2B2 pendapat. Betul tak? Okay. 2B3 elemen komsas. Okay. Ada tempat kan? Okay. Awak tengok 2C1. 2C1 maksud perkataan. Maksud perkataan. Okay. 2C2 daripada petikan. Okay. 2C3 daripada petikan. Alright. 2D1 daripada petikan. 2D2 pendapat. Okay, baik. 2D3 soalan elemen komsas. Jadi kat sini, cikgu minta awak nampak ya. Soalan 2C. Yalah 2C. Soalan 2C tu tak ada soalan elemen komsas. Yang prosa tradisional tu kan. Tak ada soalan elemen komsas. Takkan tanya soalan latar ke, persoalan ke, nilai ke, watakan ke. Takkan tanya. Sebab soalan 2C1 daripada petikan. Soalan 2C maksud 2C1 maksud, 2C2, 2C3 daripada petikan. Tak ada pun soalan berkaitan dengan elemen komsas. Jadi, kamu tak perlulah titik beratkan pada bahagian tu. Jangan buang masa pada bahagian tu. Itu cara nak skor markah. Jadi awak tahu soalan ni soalan apa sebenarnya? Apa yang tak perlu awak baca? Apa yang tak perlu awak titik beratkan? Jadi cikgu dah beritahu kat sini, soalan 2C iaitu soalan prosa tradisional, tidak ada soalan berkaitan dengan elemen komsas. Sama ada tema, persoalan, watak, nilai, pengajaran, tak ada.
Jadi tak perlu fokus banyak kat situ. Okay. Jadi awak kena fokus pada bahagian prosa, modern, sama ada cerpen drama dan juga puisi. Yang tu awak mesti tahu elemen komsas. Sebab kedua-dua soalan tersebut dikemukakan soalan elemen komsas yang ada 4 markah, banyak tu. Yang tu awak kena titik beratkan. Yang prosa tradisional tak payah cerita banyak tu. Tak payah belajar banyak. Tak payah fokus sangat lah pada elemen komsas tu. Sebab tak ada soalan pun tanya. Okay. Jadi, tip cikgu bagi, soalan universiti, prosa tradisional, tak perlu fokus yang banyak kepada soalan elemen komsas. Tetapi, untuk prosa, cerpen, drama, dan juga puisi, ambil berat. Mesti tahu elemen komsas. Sebab markah itu banyak, ada 4 markah untuk soalan berkaitan dengan elemen komsas. Okay? Nampak tak beza dia? Itu cara dia. Tak adalah kita belajar banyak tak tentu hala. Bila tengok bentuk soalan macam ni, okay, fokus macam ni. Dan ni awak kena fokus banyak 4 markah ni. 4 markah untuk elemen komsas. 4 markah, paling banyak tu. Tapi markah itulah yang biasanya calon hilang markah sebab tak jawab dan tak tepat pernyataannya. Betul tak? Ya, dia tak ada ni. Ada soalan tak? Okay, kita dah nak habis ni. Dah habis lah pun. Ada cikgu. Ada. Hendak. Tengok Wan. Saya stop share. Ya. Lagi satu tu Wan. Slide akhir tu. Hendak 1000 daya. Mahu 1000 cara. Sekejap. Ni dia. Okey, hendak 1000 daya, mahu 1000 cara. Jadi, yang nak belajar, yang nak tahu cara jawab, yang dapat markah penuh, cuba sedaya upaya. Okey, cuba macam-macam cara sekalipun untuk dapatkan markah yang baik. Yang paling penting jangan tinggalkan tempat kosong. Jangan tak jawab. Mesti jawab. Bila kamu jawab, sekurang-kurangnya ada budi bicara pemeriksa untuk berikan markah. Pemeriksa ni senangnya, dia akan cari kekuatan calon. Pemeriksa tak akan cari kelemahan calon. Itu awak kena ingat ya. Okey, Wan boleh stop presenting lah. Terima kasih Wan. Sama. Ada soalan tak? Yang 2C, 2D dan juga 2D. Soalan? Apa nak soalan? Lina ada soalan? Umi tak ada. Tak ada. Dah azan dah kita. Ada soalan tak? Ada soalan kita boleh stop ya. Kalau ada apa-apa soalan, ada soalan boleh duduk untuk cikgu ya. Cikgu ucap terima kasih. Belajar dengan cikgu hari ni, cikgu harap minggu depan kita akan teruskan lagi. Minggu depan kita akan belajar karangan pula. Okay? Okay cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Ya. Cikgu next class hari apa? Apa dia? Next class hari apa? Habislah. Khamis, okay. Dia nak beransur boleh, Lumain. Ya, Lumain. Tak apa. WhatsApp. Tak boleh dalam ni. Wan, boleh stop record. Okay. Kau ni start record, sibuk tak cakap apa.